Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Kembali lagi ke channel Cikgu Fazli Handsome. So, hari ni kita akan masuk ke bahagian yang kelima dalam bab 7 tingkatan 5 iaitu sukatan serakan data terkumpul. Hari ini kita akan menyambung semula untuk bahagian B sukatan serakan iaitu perkara yang ketiga. Apa dia perkara ketiga? Membanding dan mentafsir dua atau lebih set terkumpul berdasarkan sukatan serakan yang sesuai. Okey, sebelum tu kita kena tahu untuk mean, nilai yang lebih besar adalah lebih baik, manakala sisihan piawai pula ialah nilai yang lebih kecil adalah lebih baik. Contoh, jadual di bawah menunjukkan bilangan baju yang dihasilkan selama 15 bulan bagi kilang A dan kilang B. Sekarang kita nak bandingkan di antara kilang A dan kilang B. Kita ada 15 bulan yang disusun mengikut kelas iaitu 1 hingga 3 bulan. Apa ni pen dia? Salah pen, sorry. 1 hingga 3 bulan, 4 hingga 6, 7 hingga 9, 10 hingga 12, 13 hingga 15 bulan. Dan di bawah ni ialah dia punya bilangan baju yang dihasilkan. Alright. Dengan menggunakan sukatan yang sesuai, tentukan kilang mana yang lebih produktif. Bila sebut produktif ni, tentulah kilang yang lebih baik. Ataupun kilang yang lebih banyak menghasilkan baju. Alright. Jawapan. So, yang pertama, kita kena cari dulu untuk kilang A. Yang pertama, bulan ni ialah selang kelas. Kita hanya masukkan apa yang telah diberikan dalam soalan ni. Ini ialah selang. Silap, bukan di sini. Kejap. Right, so bulan ni ialah selang kelas. Alright, so 1 hingga 3, 4 hingga 6, 7 hingga 9, 10 hingga 12, 13 hingga 15. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kekerapan ikut saja kilang A 40, 70, 90, 85, 64. Kemudian titik tengah 1 hingga 3. 1 hingga 3. Had bawah tambah had atas bahagi 2. Kita ulang kerja balik. Titik tengah sama dengan had bawah tambah had atas bahagikan dengan 2. So, dalam kes ni 1 tambah 3 kita bahagikan dengan 2. Guna kalkulator. 1 tambah 3 tekan sama dengan bahagi 2. Jawapannya ialah 2. So, 2. Seterusnya 4 tambah 6 bahagi 2. Tekan kalkulator. 4 tambah 6 sama dengan bahagi 2. Jawapannya ialah 5. So, 5. So, tengok sini bezanya ialah tambahkan dengan 3. So, yang lain pun tambah dengan 3 juga. So, 2, 5, 8, 11, 14. Sekarang nak mencari fx. Apa itu fx? Kita ulang kerja balik. F tu ialah kekerapan. X tu ialah titik tengah. So, fx ialah kekerapan darab titik tengah. So, 40 darabkan dengan 2. So kita guna kalkulator. 40 darab 2. 80. Sambung lagi. 70 darabkan dengan 5. 350. Darab lagi 90 darab 8. 720. Darabkan lagi 85 darab 11. 935. Dan akhir sekali 64 darabkan dengan 14. 896. Okey. So, X kuasa 2 ialah titik tengah kuasa 2. So, 2 kuasa 2. So, saya tulis sini 2 kuasa 2
2 kuasa 2 ialah 4. Seterusnya 5 kuasa 2. 5 kuasa 2 ialah 25. 8 kuasa 2 ialah 8 kuasa 2 ialah 64. Okey. 11 kuasa 2 ialah 121. Dan 14 kuasa 2 ialah 196. Okey. Dan yang akhir sekali, kekerapan darabkan dengan, ni kekerapan, dia cross, darabkan dengan titik tengah kuasa 2. Alright, so 40 darabkan dengan 4. 40 darabkan dengan 4 dapat 160. Okey. Kemudian sambung lagi. 70 darabkan dengan 25 ialah 1750. Darabkan dengan lagi 90 darab 64. 90 darabkan 64. 5760. Darabkan lagi 85 darabkan 121. Okey, 10285. Akhir sekali 64 darabkan dengan 196. 12544. Okey, sekarang kita dah lengkapkan jadual kekerapan. Cuma sekarang kita nak tahu apa yang perlu kita tambah. Okey, yang pertama, apa yang perlu kita tambah ialah apa yang perlu kita tambah ialah yang pertama ialah kekerapan. Okey, kekerapan. Yang kedua kita kena tambahkan fx. Okey, dan yang ketiga kena tambahkan semua nilai fx kuasa 2. Right, tambahkan semua ni. Okey, terlebih baris pula, tak apa, tak ada masalah. Okey, 40 tambahkan kekerapan semua, 40 tambah 70 tambahkan 90 tambahkan 85 tambahkan 64, jawapannya 349. Okey, kemudian tambahkan f darab x pula. Okey, sama juga caranya. 80 tambah 350 tambah 720 tambah 935 tambah 896, jawapannya 2981. Okey, seterusnya tambahkan pula yang f darab titik tengah kuasa 2. Okey, 160 tambahkan 1750 tambahkan 5760 tambahkan 10285 tambah akhir sekali 12544. So jawapannya 30499. Alright. So sekarang kita dah lengkapkan jadual kekerapan bagi data terkumpul. Sekarang kita nak mengira yang pertama mean. Okey, yang pertama ni, Okey, yang pertama mean. Alright, mean rumusnya ialah hasil tambah ataupun jumlah kekerapan didarabkan dengan titik tengah. Mana dia? Ni, 2981. So 2981 bahagikan dengan jumlah kekerapan. Mana jumlah kekerapan? Ni, 349. So bahagikan dengan 349. Okey. So 2981 kita bahagikan dengan 349. Jawapannya ialah 8.54. Okey, saya ambil 2 tempat perpuluhan. Okey, yang kedua kena kira variance. Okey, variance. Okey, yang pertama ni jumlah. Okey, jumlah kekerapan didarabkan dengan titik tengah kuasa 2. Mana dia? Ni yang paling kanan dalam jadual, 30499. 30499 bahagikan dengan jumlah kekerapan. Tadi berapa jumlah kekerapan? 349. Tolakkan dengan apa? Apa benda x kuasa 2 ni? Okey, x kuasa 2 ni. Okey. Okey, saya buat dia punya kaitan guna nak panah. Itu dia. So 84 tolakkan 854 kuasa 2. Alright. So kita kira satu persatu dulu.
30499 bahagi 349. Jawapannya ialah 87.39. Saya bundarkan kepada 2 tempat perpuluhan. Tolakkan 8. Sekejap ni. So, tolakkan pula. Okey, saya kira balik. 8.54 kuasa 2, 72.93. Jawapannya 87.39 tolak 72.93, 14.46. Alright, so kita dah siap kira mean dan variance bagi kilang A. Sekarang kita nak buat kilang B pula. Mana kilang B? Tu dia. Alright, so cara yang sama juga. Bulan K4 hingga 6, 7 hingga 9, 10 hingga 12, 13 hingga 15. Okey, kita ikut seperti mana dalam jadual di atas tadi. Guna kekerapan. Ni tengok balik yang atas. Kekerapan pada kilang B 80, 65, 73. 80, 65, 73. 80, 65, 73. Okey, patah balik ke atas. Okey, 58, 73. Okey, tengok pada ni. 58, 73. So, 58, 73. Okey, di tengah sama je macam kilang A. Okey, saya kecilkan sikit gambar. Okay, ikut saja jawapan bagi seperti mana kilang A juga sebab nilainya sama. 2, 5, 8, 11, 4. Okey, 2, 5, 8. 2, 5, 8, 11, 14. Okey, FX. So, FX, kekerapan F, titik tengah, X, darabkan saja. Okey, 80 darabkan dengan 2, jawapannya ialah 160. 65 darabkan dengan 5, jawapannya 325. Okey. Sambung lagi, 73 darabkan dengan 8, 584. Okey, teruskan lagi. 58 darab 11, 638. Akhir sekali 7. Sekejap. 73 darabkan dengan 14. Jawapannya ialah 1022. Okey, seterusnya titik tengah kuasa 2. Okey, ini pun sama. Kita cuma ikut seperti mana jadual dalam kilang A sebab titik tengahnya sama. Okey, 4, 25, 64, 121, 196. Okey, isikan di tempat kosong seperti mana dalam kilang A. 4, 25, 64, 121, 196. Okey, kalau tak ingat, kita boleh kira balik macam biasa. Alright. So, sekarang yang ketiga, kekerapan darabkan titik tengah kuasa 2. Kekerapan darabkan dengan titik tengah kuasa 2. Okay, ini kena kira balik lah. 80 darabkan dengan 4, 320. 65 darabkan dengan 25, 1625. Okay, 73 darabkan dengan 64, 4672. Okay, 58 darabkan dengan 121, 7018. Akhir sekali 73 didarabkan dengan 196, 14308. Okey, sekarang tambahkan yang pertama kekerapan. Okey, yang kedua tambahkan hasil darab kekerapan dengan titik tengah. Yang ketiga, okey, tambahkan kekerapan darab titik tengah kuasa 2. Okey, kita guna kalkulator macam biasa. Okey, yang pertama kita nak buat hasil darab kekerapan. 80 tambahkan 65 tambahkan 73 tambahkan 58 tambahkan 73. Jawapannya sama, 349 juga.
Okay. So, yang kedua, fx kekerapan darab dengan titik tengah 160 tambah 325 tambah 584 tambah 638 tambah 1022. Okey, 2729. Okey, kemudian yang ketiga, kekerapan darab titik tengah kuasa 2. Okey, 320 tambah 1625 tambah 4672 tambah 7018 tambah 14308. Okey, 27943. Okey, so kita dah siap membuat jadual kekerapan bagi kilang B. Okey, sekarang masuk kepada fasa. Okey, fasa pengiraan yang pertama, min data. Okey, min data, rumus tadi, seperti mana dah belajar sebelum ni, hasil tambah jumlah ataupun jumlah hasil darab kekerapan didarabkan dengan X. Mana dia? Ni. Okey, 2729 bahagikan dengan jumlah kekerapan berapa? 349. Okey, kita guna kalkulator. 2729 bahagi 349, jawapannya 7.18. Oh, sorry. Maafkan saya. Okey, kita bundarkan 2/40. Tulis pun salah. Okey. 0.78. Apa jadi ni? Okey. Okey, ulang balik. Lupa tekan sama dengan tadi. 7.82. Baru betul. Okey, sekarang yang kedua kita nak kira variance. Okey, variance. Okey, jumlah hasil darab fx kuasa 2 ni yang 27,943. 27,943 bahagikan dengan jumlah kekerapan 349, tolakkan dengan min data. Okey, mana min data? Ni 7.82. Terus masukkan ke bawah 7.82 kuasa 2. Okey, so kita terus menggunakan kalkulator. Okay, 27943 bahagi 349. Okey, so jawapannya 80.07. Okey, kemudian 7.82 kuasa 2. Okey, tolak 61.15. So jawapannya tolakan 80.07 tolakan 61.15, 18.92. Okey, so kita dah siap pengiraan min dan variance bagi kilang B. Okey, sekarang kita nak bandingkan. Okey, kilang mana yang lebih produktif? Okey, tengok yang pertama kita tengok kilang A dan kilang B. Okey. So, kilang A tadi kita dapat min dia berapa, variance nya berapa. Okey, B pula min nya berapa, variance nya berapa. Okey. Okey, so tadi kilang A kita patah balik ke atas 8.54. Okey, 8.54. Okey, variance nya ialah 14.46. Okey, 14.46. Okey, untuk kilang B pula. Okey, 7.82 untuk min, variance-nya 18.92. So, antara A dengan B, mana yang lagi produktif? Kita patah balik ke atas tadi, tengok balik dia punya teorinya. Min lebih besar, lagi baik. Sisian piawai lebih kecil, lagi baik. So, lebih kecil lagi baik. So, yang pertama, kilang B kita bandingkan. Okay, untuk min,
Okey, saya tengok. Okey, kita tengok sekarang. B lagi baik daripada A. Okey, sebab B 18.92. Okey, lebih besar daripada 14. Untuk min. Okey, min 8 point. Silap. Okey, A lebih baik daripada B. A 8.54 lebih besar daripada 7.82. Okey, kemudian untuk variance pula ataupun sisihan piawainya pula, okey, dia kata yang baik lebih kecil. Jadi kita tengok sekarang variance A pun sama, dia lebih kecil daripada B. Tu 14.46 lebih kecil daripada 18.92. Okey, jadi min lagi besar lagi baik, variance lebih kecil lebih baik. So jawapannya yang lebih produktif, okey, of choice lah kilang A. Kenapa kilang A? Sebab dia kata min, justifikasi min A lebih kecil. Min kilang A, yang pertama, min kilang A lebih kecil daripada apa ni? Okey, silap, sorry. Min kilang A lebih kecil daripada kilang B. Yang kedua, variance kilang A. Terbalik je. Okey, min lebih besar. Okey, variance kilang A pula lebih kecil daripada kilang B. Masya Allah, banyak betul saya punya tersyasul. Alright, so kita dah bandingkan, kita buat perbandingan di antara dua ataupun lebih set terkumpul berdasarkan sukatan serakan yang sesuai. Alright, so kita akan jumpa lagi untuk video yang akan datang. Seperti biasa, jangan lupa subscribe channel YouTube dan Telegram saya, Cikgu Fazli Handsome. Jika ada sebarang komen, pertanyaan, teguran, cadangan dan sebagainya, okay, boleh tuliskan pada ruangan komen di channel YouTube ataupun pada channel Telegram saya. Okay, seperti biasa, jangan lupa tekan button on notification untuk mendapatkan makluman tentang video saya yang akan datang. Sehingga kita berjumpa lagi untuk video yang akan datang. Bye!